Boleh kita mulakan? Bismillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Dan kita memohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Rasanya tidak perlu untuk saya tanya apa khabar semua, kerana hadirnya semua di pagi hari ini di masjid ini adalah tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuknya, Allah akan kasih dia kefahaman terhadap agama. Yufaqihu, fi'il mudhari', maksudnya ia satu proses. Satu proses usaha untuk memahami agama. Jadi selagi mana kita dekat dengan majlis-majlis ilmu, selagi mana kita dekat dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat masih menyayangi kita dan inginkan kebaikan untuk kita. Alhamdulillah. Jadi khabarnya baik semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Bila kita dekat dengan kebaikan, sudah tentu khabarnya baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang ke kuliah akidah kita. Sebulan sekali kuliah akidah untuk abad 21. Setiap hari, setiap minggu ketiga, kuliah subuh minggu ketiga, ya. Sebelum saya mulakan isi utama penyampaian saya pada pagi ini, saya rasa adalah baik untuk kita buat sedikit ulang kaji terhadap apa yang telah disampaikan dalam sesi-sesi yang lepas. Bagi siapa yang tulis nota, saya ucapkan tahniah. Bagi sesiapa yang kuat nota mindanya juga, saya ucapkan tahniah. Bagi siapa yang tak bawa nota dan nota mindanya juga tidak kuat, saya cadangkan dan saya berikan nasihat supaya kita salah satu nota ini mesti ada, insya-Allah, ya. Kerana Imam Al-Ghazali dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Kimia As-Sa'adah, The Alchemy of Happiness, ataupun ilmu kebahagiaan, macam mana mencapai kebahagiaan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa manusia ada askar dalaman untuk berjuang di jalan Allah ini. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan. Jadi Imam Ghazali kata hidup kita ni adalah perjuangan. Dalam perjuangan tak akan menang kalau tak tahu tentera-tentera dan askar-askar yang kita miliki. Jadi Imam Ghazali kata apa? Salah satu askar di antara 5 askar dalaman manusia yang harus kita kerahkan untuk melalui perjuangan kehidupan ini, dia 5, salah satu nanti saya akan sentuh. Yang pertama sekali yang disebut sebagai al-khayal. Khayal dalam bahasa Arab ni lain dengan khayal dalam bahasa Melayu. Khayal dalam bahasa Arab ini awak mencantumkan 2
gambaran yang awak tahu untuk menjadi gambaran ketiga. Contoh awak pernah nampak kuda dan pernah nampak orang. Awak cantumkan separuh manusia, separuh kuda. Itu dipanggil proses imajinasi, proses khayal. Imam Ghazali kata apa? Itu adalah salah satu askar kita dalam perjuangan dalam hidup ini, menggunakan kekuatan imajinasi kita. Itu yang pertama, sila khayal. Nombor dua dipanggil sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tafakkur. Tafakkur saya rasa saya akan ceritakan pada pagi ini insya-Allah sebentar lagi. Kekuatan berfikir. Yang ketiga yang dipanggil sebagai quwwatul hifz, kekuatan to retain information, untuk menyimpan informasi. Itu kalau tidak ada pun bermasalah. Susah untuk kita melalui kehidupan ini dan berjuang melawan nafsu, syaitan dan segala kejahatan dunia ini. Jadi itu yang dipanggil sebagai memory, the ability to retain memory, kemampuan untuk menyimpan maklumat. Kemudian itu tak cukup dengan kemampuan menyimpan maklumat, kita harus ada kemampuan untuk mengeluarkan balik maklumat. Imam Ghazali kata itu sebagai at-tadhakkur. At-tadhakkur. Dan askar yang kelima yang harus kita gunakan dalam perjuangan kita ini, dalam hidup ini, askar dalaman, askar luaran panca indera kita, Imam Ghazali kata. Yang kelima, askar dalaman kita adalah apa yang dipanggil sebagai quwwatul waham. Waham ni apa? Kalau dalam bahasa Inggeris itu kekuatan abstraction, the power to abstract. Mencari makna daripada benda. Lihat benda nampak makna. Tengok hujan nampak rahmat. Macam itu. Tengok alam Allah nampak kasih sayang Tuhan. Hari ini manusia sudah banyak hilang kelima-lima kemampuan ini. Kekuatan imajinasi kita sudah lemah. Kekuatan tafakur kita lemah. Kekuatan hifz kita mungkin lemah juga. Tadhakkur. Dan yang terakhir sekali, kurang kita berikan perhatian. Nampak benda, benda lah yang kita nampak. Nampak duit, yang kita nampak duit. Nampak hujan, hujan saja yang kita nampak. Tapi orang yang ada kekuatan al-waham itu, dia melihat lebih daripada itu. Dia melihat makna di sebalik benda. Baik, ini sebagai mukadimah sedikit lah. Jadi kekuatan hifz dan tadhakkur itu penting. Kalau tak ada kedua-dua ni, susah untuk kita dapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau kita rasa minda kita punya kekuatan hifz itu tidak kuat, maka kita hifz dia dengan menulis. Apa makna hifz? Apa makna literal hifz? Makna asal hifz. Sadiq. Menjaga. Very good. Alhamdulillah. Hafaz, hafizah itu menjaga. Jadi seorang hafizul Quran adalah seorang pemelihara Al-Quran, penjaga Al-Quran. Itu maksud hafiz. Jadi kalau kita tak boleh pelihara dengan minda kita, kita wajib pelihara dengan tulisan. Kalau tidak, dia terlepas begitu. Sayyidina Umar kata ilmu ini dia macam binatang liar ataupun binatang ternakan. Awak tak ikat dia, dia akan lari. Betul Kita dah dengar, dia akan cabut lari kalau kita tidak ikat dia, insya-Allah. Baik, kita buat ulang kaji sedikit. Ini saya kasih bonus lah bagi mereka yang tak menulis dan juga tidak buat tulisan minda. Kita bantu sikit insya-Allah. Saya pun perlu untuk buat ulang kaji sedikit. Dalam ilmu akidah ini, sebelum kita masuk isi utama, kalau kita lihat kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka akan mula berbicara dahulu berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai masadirul ilm. Masadirul ilm ni apa? Sebagai sumber-sumber ilmu. Daripada mana manusia mendapat ilmu? Bagaimana manusia tahu? Kita dah cerita ada 3 sumber ilmu utama yang telah dijelaskan oleh ulama akidah kita. Yang pertama sekali yang dipanggil sebagai hawas, al-hawas, ataupun kita punya panca indera. Kita mengetahui pertama sekali melalui panca indera kita. Begitu juga bayi, yang pertama sekali dia tahu melalui panca indera dia. Kemudian ini sumber ilmu yang kedua dipanggil sebagai al-khabar as-sadiq ataupun khabarus sadiq. Bagi siapa yang belajar bahasa Arab tahu perbezaannya mudhaf ilaihi ataupun sifah mausuf. Al-khabaru as-sadiq atau khabarus sadiqi, iaitu apa? Berita daripada sumber yang boleh kita percaya, ataupun kalau al-khabarus sadiqi, kalau sifah mausuf maksudnya adalah khabar yang dipercayai. Beza khabar daripada sumber yang boleh dipercayai dan khabar yang dipercayai. Kedua-duanya itu kita gabungkan sekali. Jadi itu sumber ilmu yang kedua. Kita mengetahui Al-Quran, kita mengetahui kewujudan neraka, syurga adakah melalui panca indera kita? Tidak. Kita tidak pernah melihat syurga, tak pernah masuk, tak pernah cium bau syurga pun. Kita mengetahui adanya syurga, adanya neraka daripada khabar berita. Betul tak?
khabar berita daripada sumber yang boleh kita percayai, iaitu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu khabar berita yang boleh kita percayai dipanggil sebagai khabar mutawatir. Khabar mutawatir ini di mana terlalu ramai orang mendengar berita tersebut dan menyampaikan kepada terlalu ramai orang sehingga mustahil mereka bersekongkol untuk menipu. Contoh, kewujudan negara Amerika Syarikat. Dan walaupun saya rasa kebanyakan dekat sini belum pernah menjejakkan kaki ke Amerika Syarikat, tapi kita yakin adanya negara yang dipanggil sebagai Amerika Syarikat. Kita percaya melalui khabar berita, betul tak? Dan khabar berita tentang kewujudan negara Amerika ni dianggap sebagai khabar berita yang mutawatir, yang tidak boleh kita tolak. Sebab terlalu ramai orang yang melaporkannya dan mustahil mereka yang melaporkan kepada kita beramai-ramai bersekongkol untuk menipu sama-sama. Tak masuk akal. Sebab bapak kita kata benda sama, jiran kita kata benda sama, kawan kita yang tinggal dekat Eropah cakap benda sama, yang tinggal dekat China cakap benda sama, maka mustahil mereka bersekongkol sama-sama untuk menipu kita. Itu dia panggil khabar mutawatir. Dalam ilmu hadis juga ada satu cabang panggil hadis al-mutawatir. Itu dikira sebagai satu tingkatan hadis yang tertinggi sekali dari segi kesahihannya. Khabar hadis mutawatir dianggap sebagai hadis yang tidak boleh ditolak. Sebagian ulama mengatakan bahawa siapa tolak hadis mutawatir boleh jadi fasik, ataupun boleh sampai terkeluar daripada agama. Sebab khabar mutawatir kalau awak tolak, maka kayu ukur yang sama awak harus gunakan untuk awak juga boleh menolak sebahagian ayat-ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sampai kepada kita dalam jalan mutawatir. Jadi kalau tolak hadis mutawatir, berbahaya. Kemungkinan dia boleh bawa kepada menolak ayat-ayat Al-Quran yang mutawatir juga. Baik, itu sumber ilmu yang kedua. Pertama sekali apa? Panca indera. Nombor dua, khabar sadiq, berita. Dan nombor tiga, yang sebenarnya pada pandangan saya paling penting sekali, apa yang dibagi sebagai akal manusia. Ya, kita menggapai kebenaran, kita mengetahui kebenaran menggunakan akal. Ya. Baik, sebelum kita teruskan, itu rumusan secara umum. Beberapa minggu lepas saya pergi ke Kuala Lumpur, ada satu convention besar-besaran. Penyampai-penyampainya boleh kita katakan 99.99% adalah penyampai daripada luar negara, daripada Amerika Syarikat, most of them, kebanyakan mereka. Salah seorang penceramah, tajuk conference-nya ini ataupun nama convention-nya adalah RIS ataupun Reviving the Islamic Spirit, iaitu membangkitkan semangat keislaman. Salah seorang penyampainya adalah Syekh Abdullah Omar Farouk. Dia seorang American masuk Islam. Ada satu poin penting yang dia kongsi, yang saya nak kongsi dengan awak di sini pada pagi ini, insya-Allah. Apa Syekh Abdullah Omar Farouk kata? Dia kata hari ini umat Islam, bentuk keagamaan kita, rata-rata umat Islam adalah bentuk keagamaan yang dipanggil sebagai identity religions. Kita beragama kerana kita menganggap bahawa Islam itu sebagai identiti kita, dan kita beragama dengan menunjukkan identiti kita. Al-Quran ni Islam ni hanya sebagai identiti kita. Dia panggil identity religions. Sebab itu dia kata umat Islam lebih mengutamakan apa yang boleh ditunjukkan. Contoh seperti pakaian, sistem, ya, mengatakan bahawa Islam ni adalah penyelesaian bagi segala masalah. Betul, itu tidak salah. Tetapi kita lebih kepada apa yang boleh kita tunjukkan kepada orang. Kerana Islam ni adalah satu kuasa besar. Bila awak tempelkan diri awak kepada satu kuasa besar, nafsu kita, bila kita menempelkan diri kita pada satu kuasa besar, kita akan menganggap bahawa kita ni sama ataupun ada kaitan dengan kuasa besar tersebut. Contoh begini, kita drive kereta F1, ya. Orang yang drive kereta F1 tu tak semestinya dia faham mekanisme yang berada dalam kereta tersebut. Jadi Syekh Abdullah Omar Farouk seolah-olah mengatakan apa? Hari ini umat Islam drive kereta F1, dia berbangga dengan kereta F1 tersebut, dia menunjukkan kepada orang kereta F1 tersebut, tetapi dia sendiri bukan pelumba. Dia sendiri tidak tahu mekanisme yang hebat yang berada dalam kereta tersebut. Dia sendiri tidak tahu sistem-sistem hebat yang berada dalam kereta tersebut. Ini Syekh Abdullah Omar Farouk kata, kita lebih kepada identity religions. Betul ataupun tidak? Saya fikir-fikir balik, benar. Sebab umat Islam bila kata adakah Islam agama paling hebat, dia akan kata ya. Tapi bila tanya, tunjukkan saya kehebatan-kehebatannya. Kalau awak kata kereta ini paling hebat, awak bangga, beritahu saya kenapa kereta ini lebih hebat daripada kereta lain. Kalau tak boleh jawab, itu menunjukkan apa? Kita ni kerja hanya menempelkan diri saja.
Itu Islam, Islam hebat, maka saya menempelkan diri saya dengan Islam, saya orang Islam, maka secara automatik kita merasa diri kita hebat. Ini dia panggil triumphalist attitude. Triumph, Islam akan menang, Islam paling hebat. Betul, itu tidak silap, tetapi ia bermasalah kepada jiwa kita. Sebab yang menjadi sedihnya adalah kita sendiri tidak menyelami kehebatan Islam itu sendiri. Kita suka benda-benda luaran yang boleh nampak, yang boleh kita tunjuk kepada orang, boleh kita tunjuk kepada dunia. Tetapi bila masuk hakikat kehebatan Islam itu sendiri, isi utamanya, sistem dalamannya, ramai orang tak boleh jawab, ramai orang tidak tahu. Tak tahu tak sistem utama Islam itu apa? Yang menjadikan Islam itu hebat apa? Bukan luarannya, itu sebahagian sahaja. Asas utama yang menjadikan agama Islam itu hebat adalah isi utamanya. Yang pertama sekali adalah akidahnya, yang takkan berubah sampai bila-bila. Hukum fiqah boleh berubah, betul tak? Khususnya perkara-perkara yang termasuk dalam bab mutaghayyirat, yang thawabit memang tak boleh tukar. Solat 5 waktu, khinzir haram, zina haram, mencuri haram, itu pergi haji wajib bagi siapa yang mampu, itu tidak akan berubah. Tetapi ada beberapa perkara yang boleh berubah mengikut zaman. Itu bab fiqah. Kalau kita masuk isi utama agama kita ni, tauhid, tauhid tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Di situlah terletak kekuatan agama kita. Dan kekuatan kerohanian bila masuk bab tasawuf, di situ terletak isi utama agama kita ini. Itu adalah isi utama. Dan isi tak boleh wujud kalau tidak ada kulit. Betul tak? Kalau tak ada kulit, isi tersebut akan rosak, tak ada pelindung. Jadi bentuk agama penting juga, bukan saya nak kata tidak penting. Begitu juga dengan isi, kalau tak ada, yang ada hanya kulit pun tak guna sah, tak guna juga. Ya, jadi kita sebagai umat Islam, kita harus melangkaui apa yang disebut sebagai identity religion sini, ataupun agama yang kita beragama hanya setakat untuk menempelkan diri dengan sesuatu yang hebat, sedangkan kita sendiri tidak menyelam masuk. Jadi saya nak bawa sini, bila kita bicara tentang kehebatan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ini isi utamanya yang kita kena sentuh dan kita kena faham. Dan tak ramai orang nak buat. Orang suka fireworks, kita kata fireworks, bunga api yang meletup-letup tu orang suka. Tapi bila masuk perkara yang kita kena fikir, yang tak nampak. Sekarang ni kita belajar akidah, siapa nampak? Awak nak tunjuk kat orang, awak nak tunjuk apa? Betul? Tapi kalau kita cakap tentang pakaian, keluar boleh tunjuk. Dulu semalam saya jahat, hari ni saya dah baik sebab saya dah pakai mungkin baju-baju yang kita anggap sebagai baju-baju keislaman. Tapi bila masuk bab akidah, dia satu perkara yang kita nak tunjuk macam mana dari segi fizikal, tak boleh. Dia hanya akan terpancar keluar dalam bentuk pengamalan kita, sikap kita, cara kita bertutur, cara kita bekerja. Di situlah akan terpancar keimanan. Dan itu bukan perkara yang mudah sebenarnya. Sebab tu ramai orang tak nak. Orang nak benda yang boleh nampak. Ustaz, saya sakit, kasih saya doa-doa boleh tak Ustaz? Anak saya begini, kasih saya air boleh tak Ustaz? Tapi bila Ustaz kata, abang, pakcik, kakak, adik kalau nak baik, kena cari ilmu. Oh, tak ada ubat lain tu Ustaz? Nak kena banyak berfikir. Tak ada ubat lain lebih senang ke Ustaz? Bila Ustaz kasih doa, Ustaz kasih jampi, Ustaz kasih air, itu yang orang cari. Tapi bila Ustaz ajak berfikir sama, ajak belajar sama dengan menggunakan minda, itu sebagai ubat yang terbaik, tak ramai orang nak. Setuju tak? Sedangkan itu ubat yang paling ampuh sebenarnya. Sebab ubat dia tak nampak. Orang kita suka makan nampak ubat, nampak air, nampak doa, baru dia percaya. Bila dalam proses berfikir tu tak nampak ubat. Jadi pagi ni saya nak kasih ubat itu. Ilmu akidah ni dia ubat dalaman, dia bukan nampak. Orang yang nak mencari dunia takkan suka. Orang yang nak menunjuk-nunjuk, dia takkan suka ilmu ini. Sebab dia tak boleh nak tunjuk apa. Dia hanya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kejujuran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan sebelum saya teruskan? Bagi siapa yang ingat takrif berfikir yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam bab fikir, siapa ingat di sini? Nampak? Satu ilmu sudah terbang pergi, hilang. Bulan lepas saya pernah bercerita tentang benda ni. Sebab kita tidak tulis dalam minda, ilmu itu sudah hilang dan pergi. Rasanya kita akan dipertanggungjawabkan ataupun tidak? Rasanya adakah kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab ilmu itu kita dah tahu, tapi kita biarkan saja.
Cuba bayangkan saya bilang pagi ini ada diskaun besar-besaran dekat Angsana. Saya bilang 5 bulan lepas, saya yakin ramai yang akan ingat. Khususnya yang kat belakang tu. 50% diskaun dekat Angsana. Kalau saya bilang 5 bulan lepas sekalipun, kita akan ingat sampai hari ini. Setuju ataupun tidak? Atau diskaun bengkel kereta untuk lelaki. Ingat, takkan lupa. Tapi bila kita sebut takrif fikir, yang saya hanya baru sentuh bulan lepas, berapa ramai di antara kita yang ingat? Sebab ilmu ini dia tidak ada nilai sangat di mata kita. Setuju ataupun tidak? Kita harus mengaku benda ni dulu. Kita harus buat pengakuan dan ikhlas dengan Allah. Ilmu-ilmu seperti ini tidak bernilai sangat pada pandangan kita. Kita silap dan kita harus bertaubat. Ini adalah ilmu besar dan ilmu penting. Inilah ilmu-ilmu yang menghebatkan tamadun Islam dulu. Tapi bila cerita pasal tamadun Islam, kita bangga, betul tak? Oh, Islam lah asas segala ketamadunan. Oh, sains dan teknologi hari ini diasaskan oleh umat Islam. Oh, itu semua memang terror. Tapi bila tanya, apa benda tu sebenarnya yang buat umat Islam hebat sebenarnya? Ilmu jenis apa tu? Salah seorang ulama daripada UK yang mengajar di Cambridge. Ulama sekarang panggil dia sebagai The Ghazali of the West. Imam Ghazali di barat. Ini Ghazali baru. Nama dia Syekh Abdul Hakim Murad ataupun Timothy Winter. Hebat dia ni, hebat. Dia kata apa? Dia kata kehebatan umat Islam ni adalah kepada dalam khazanah ilmu dia. Betul? Itu kita semua tahu. Senang saja dia kata, kalau pergi ke library umat Islam, luar biasa, besar, panjang dan tinggi. Library hari ni di barat hanya mengkopi sahaja. Library Islam hebat-hebat, subhanallah. Tapi yang menjadi sedihnya begini, dia kata bila dia pergi ke Kairo, pergi ke Mesir, ada apa dia kata, repository buku-buku, tempat simpan buku di sana, buku lama-lama, ratusan tahun pun ada juga. Dia datang ke sana, dia sangat kecewa dan sangat sedih. Kenapa? Dia dah masuk tempat tu, buku ratusan tahun yang bernilai sangat tinggi, nampak tingkapnya pecah, burung merpati keluar masuk. Ya, ini library yang mengandungi khazanah ilmu yang lebih mahal daripada emas, yang lebih mahal daripada segala-galanya. Salah seorang penjual teh kat Mesir ni, kat library apa dia, penjual teh kat Mesir, dekat Al-Azhar University pun sama. Kita tengah jawab peperiksaan, akan ada orang jual teh. Maka ketika Syekh Abdul Hakim Murad tengah baca salah satu manuskrip lama, orang yang jual teh ni datang, kasih dia teh tersebut dan letak teh tersebut dekat atas manuskrip tersebut, sehingga air teh tu, dia punya bahagian bawah cawan tu ada basah sedikit, sampai terkena dekat manuskrip tersebut. Dan dia kata minta maaf, sekejap, sikit je dia kata macam itu. Syekh Abdul Hakim Murad kata apa? Benda ni mahal ni. Orang tu kata apa balik? Oh yes, betul, saya dengar benda ni harga dia ratusan ribu. Tengok apa dia sebut harganya ratusan ribu. Syekh Abdul Hakim Murad sangat kecewa. Kenapa? Nilai dia bukan pada duit dia, nilai dia pada ilmunya itu. Ini orang tak nampak. Dan Syekh Abdul Hakim Murad kata apa? Kalau kamu pergi ke Ramses, Ramses ni salah satu tempat orang kaya di Mesir, kasinonya dijaga beratus kali lebih baik daripada mereka menjaga mereka punya maktabah ataupun buku. Ini umat Islam. Kita ada kehebatan, kita ada library, kita ada buku-buku, tapi satu benda kat dalam tu pun kita tak nak tahu. Dan kita nak tahu dia punya financial value sahaja. Ini keadaan umat Islam hari ini. Kita menimpil diri sahaja. Oh, tamadun Islam hebat, tapi kita tanya, apa yang hebat tu? Di sini saya nak cerita. Kunci-kunci kehebatannya terletak di sini. Utama sekali dalam akidah. Tapi kunci ini tidak boleh terbuka kalau kita tak nak fikir. Kalau kita malas berfikir, kunci ini tidak akan terbuka. Ini saya kasih disclaimer. Ya. Kalau belajar dah lama dengan saya tak dapat apa-apa, maksudnya awak tidak berfikir sama dengan saya. Ya, kunci ini tidak akan terbuka kalau kita tidak berfikir sama. Baik, apa Imam Ghazali kata? Apa itu berfikir? Ihdaru ma'rifataini liyastathmira, ihdaru ma'rifataini fil qalb
liyastathmira minhuma ma'rifatan thalithah, yang bermaksud menghadirkan dua kenyataan ataupun dua ilmu di dalam hati. Bila Imam Ghazali kata hati ni termasuk otak sekali, termasuk minda sekali. Minta maaf, tak termasuk otak, masuk minda, termasuk akal sekali. Sebab Imam Ghazali tidak memisah-misahkan antara hati dengan akal. Kita yang suka kerja suka pisah-pisahkan. Ya. Amak kita Imam Ghazali, termasuk juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak memisahkan antara akal dengan hati. Dia kata ni dua adalah satu. Jangan pisahkan. Salah satu sebab kehancuran umat Islam adalah kita suka pisah-pisah dan suka pijak akal, suka memperlekehkan akal manusia. Sedangkan akal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hadiah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali kata apa? Menghadirkan dua kenyataan ataupun dua ilmu ke dalam qalb, hati, liyastathmira minhuma ma'rifatan thalithah, supaya dapat dihasilkan daripada dua ilmu ini atau dua kenyataan ini ilmu yang ketiga ataupun kenyataan yang ketiga. Ini mainan, ni game kahwin-kahwin. Mengkahwinkan dua ilmu untuk menghasilkan ilmu yang ketiga. Yang dulu kita tak tahu, hari ini kita tak tahu. Saya pernah kasih contoh bulan lepas. Apa contoh yang saya beri? Contoh paling mudah sekali. Kita tahu bahawa semua perkara yang memabukkan itu haram dalam Islam. Semua perkara yang menghilangkan kewarasan minda haram. Betul ya? Kalau gitu rancangan-rancangan yang merendah-rendahkan akal itu termasuk haram ke tidak? Rancangan televisyen yang membodohkan manusia, yang buat manusia tak boleh berfikir, haram atau tidak sebenarnya? Itu saya ajak kita berfikir bersama-sama. Ya, segala perkara yang menghilangkan kewarasan, kemampuan berfikir, kesadaran diri adalah haram. Semua tahu? Baik, itu satu kenyataan. Kenyataan yang kedua, dadah menghilangkan kewarasan. Sebab zaman Nabi tak ada dadah. Macam mana ulama tahu dadah itu haram? Sebab mereka membuat proses berfikir. Ini dipanggil juga qiyas. Ilmu yang pertama dicantumkan ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua apa? Dadah itu menghilangkan kewarasan. Jadi 1 campur 2, 1 plus 2 equal dadah itu haram. Ini contoh paling mudah yang kita boleh faham. Sebab dulu kita tak tahu sama dadah itu haram atau tidak, sebab Nabi tak bilang. Dalam Islam apa hukumnya? Jadi ulama membuat proses berfikir, tafakur, 1 campur 2 equal to 3. Dia macam mathematics. Tetapi yang kita cantumkan adalah kenyataan. Dua kenyataan untuk menghasilkan kenyataan yang ketiga yang dulunya kita tidak tahu. Itu yang dipanggil sebagai proses tafakur. Kita semua buat benda tu hari-hari, tapi kadang-kadang kita tak perasan apa kita buat. Mekanismenya itu. Ini Imam Ghazali. Dia drive kereta F1, dia boleh terangkan every single detail yang ada dalam kereta tersebut. Kenapa sistemnya begini, kenapa enjinnya begini, kenapa tayarnya begini, kenapa body keretanya begini. Itu ulama kita. Hari ini kita hanya naik kereta tu, hanya tunjuk orang saja. Tapi bila orang tanya apa hebat kereta ni, tak boleh jawab. Jadi hari ini saya ajak sama-sama untuk kita masuk dalam kereta tersebut, faham mekanisme kereta. Ini contoh mudah saya boleh berikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ayah sekalian, apakah ciri pertama orang bertakwa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Ini saya nak minta jawapan. Ini semua orang pernah baca. Sebelah surah Fatihah, surah Baqarah. Betul? Biasanya kita buka Quran, akan ada 5 ayat pertama. Betul? Suratul Baqarah pada muka surat yang kedua selepas suratul Fatihah. Apakah ciri ataupun sikap pertama orang bertakwa yang Allah sebut dalam surah Baqarah? Ini saya tidak akan teruskan kalau tidak ada jawapan. Kalau nak buka Quran boleh, nak tengok boleh. Tengok. Apakah ciri pertama yang Allah sebut? Apa dia? Saya dengar suara tapi tak nampak orang. Saya rekodkan sikit bang. Bersegera dalam melakukan kebaikan. Tidak ada. Dalam 5 ayat pertama surah Baqarah tidak ada. Terima kasih kerana mencuba. Yang lain? Ada yang nak cuba? Alhamdulillah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib.
Ciri pertama orang bertakwa adalah percaya pada yang ghaib. Ini peliknya Islam ni. Hari ini kita hidup dalam sebuah zaman di mana orang kata apa? Apa saja yang tidak dapat digapai oleh 5 panca indera itu tidak wujud. Islam kata terbalik. Ciri pertama orang bertakwa, dia kena percaya kepada perkara-perkara yang ghaib. Orang kita ni boleh sebut ghaib, satu makhluk ni akan keluar dulu. Makhluk jin dan syaitan dulu. Alam ghaib kan, cerita-cerita mistik alam ghaib. Sedangkan istilah ghaib ini besar. Apa maksud ghaib? Apa maksud ghaib? Tu saya kata kena berfikir sama dengan saya. Walaupun suara awak saya tak dengar, awak jawab sendiri saja. Kalau betul-betul, alhamdulillah, tahniah. Kalau tak betul, tak apa, awak dapat pahala sebab awak berusaha berfikir sama dengan saya. Kalau awak hanya tunggu jawapan daripada saya, mungkin pahala kurang sedikit lah. Tapi kalau usaha sama dengan saya, insya-Allah dapat pahala lebih besar. Apa itu? Apa makna ghaib? Yang tak nampak saja. Kalau benda tak boleh nampak tapi boleh pegang, termasuk ghaib tak? Kan? Benda yang tak boleh nampak, tak boleh pegang tapi boleh dengar, adakah dia ghaib? Yang tak boleh dengar, tak boleh cium, tak boleh bau tapi boleh rasa dengan tangan, adakah dia ghaib? Ghaib ini dia ada tapi tidak dapat digapai oleh 5 panca indera kita, ataupun salah satu daripada 5 panca indera kita. Itu dia panggil sebagai ghaib. Dia bukan tak ada. Orang salah faham. Barat ni bila baca Quran, tak semua, sebahagian mereka yang ada masalah sikit pada hati mereka, bila baca ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, dia kata umat Islam ni ciri pertama dia percaya benda yang tak ada. Sebab tu dia persenda kadang-kadang, sebahagian mereka persendakan agama kita. Dia kata ni agama apa ni? Perkara pertama kena buat, percaya pada benda yang tak ada. Dia salah faham. Maksud ghaib di situ bukan tidak ada. Maksud ghaib di situ adalah dia ada tapi tidak dapat digapai oleh 5 panca indera kita yang biasa. Ustaz, kenapa macam itu Kenapa itu jadi ciri utama? Sebab sebenarnya kita ada indera yang ke-6 yang sebenarnya jauh lebih penting daripada 5 indera yang pertama itu. Kita ada indera yang ke-6. Apa yang dipanggil? Bila sebut indera ke-6, macam-macam lah kita sebut. Mata batin lah kan? Apa kata-kata mata hati lah, rasa hati lah kan? Bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya nak sampaikan di sini adalah indera kita yang ke-6 yang jauh lebih penting daripada 5 indera yang pertama itu, apa yang dipanggil sebagai akal manusia. Mata ini, apa objek penglihatan dia? Dia nampak apa? Mata boleh nampak makna tak? Mata boleh nampak kasih sayang? Mata boleh nampak benci? Tak boleh. Mata hanya nampak muka awak. Muka awak bahagia ke? Muka awak tengah pemarah ke? Mata hanya boleh nampak kerotan dahi, tapi mata tak boleh nampak marah. Setuju Mata pun juga tak boleh cium ataupun hidu bau marah ataupun bau kasih sayang. Telinga hanya boleh dengar apa yang ada vibration. Betul tak? Dan telinga, hidung, dia boleh bau perkara-perkara tertentu. Tangan kita boleh sentuh perkara tertentu. Bila kita sebut kita punya indera yang ke-6 itu akal, dia melihat apa? Alat akal itu adalah untuk menggapai apa? Is to perceive what? Untuk gapai apa? Dia adalah untuk melihat apa? Melihat makna. Dan makna tak boleh kita gapai dengan 5 panca indera kita. It looks at meaning. Dia melihat makna. Sebab tu orang yang jiwanya sihat, dia banyak makna hidup dia. Setuju Orang yang jiwanya tidak sihat, hidupnya tidak ada bermakna. Sebab tu orang yang nak bunuh diri, dia kata apa? Hidup saya sudah tidak ada makna lagi. Orang yang sihat jiwa dia, hidupnya banyak makna. Makna itu boleh kita hasilkan, boleh kita pelajari, dan boleh kita kongsi dengan orang lain. Itu dia bagi sebagai makna. Jadi kalau mata melihat objek, indera kita yang dalaman yang dipanggil akal itu, dia melihat apa? Dia melihat makna. Makna itu sebagai objek penglihatan dia. Itu sebab tu kita panggil mata minda. Ini mata kepala kan? Guna mata kepala dengan mata minda kita sekali. Minda kita juga ada mata. Jadi sebagai umat Islam ini, kita mencabar apa? Sebenarnya kalau yang faham, yang belajar ilmu falsafah sains, dia akan perasan
bahawa Islam inilah satu-satunya yang berdiri, yang mencabar falsafah yang dibagi sebagai falsafah saintism, yang hari ini dianggap sebagai satu falsafah dominan dunia hari ini. Saintism ini apa? Barat dia berpegang kepada saintism. Tak semua, of course. Bila saya sebut barat ini, saya bukan cakap orang putih, saya bercakap tentang falsafah tertentu. Ya, jangan silap faham. Kita bukan resis, kita bukan geografis. Kita tidak membeza-bezakan manusia berdasarkan geografi dia, tapi kita membezakan manusia berdasarkan falsafah yang dia pegang. Sebab yang sebenar-benarnya membezakan manusia adalah pegangan. Betul tak? Bukan kulit, bukan daging, bukan darah. Sebab orang Melayu mungkin boleh sama duduk sebelah orang Melayu, tapi yang satu percaya Allah ada, satu percaya Allah tak ada. Dia lebih berbeza daripada orang yang mungkin duduk dekat Afrika Selatan tapi percaya bahawa Allah wujud. Walaupun muka dia orang putih, walaupun orangnya tinggi, dia sama dengan orang Melayu ini. Dan orang Melayu yang duduk sebelahnya itu, yang tak percaya pada Tuhan itu, jauh daripada dia. Jadi persamaan manusia adalah pada persamaan pegangan dan kepercayaan, bukan kepada kulit, daging, darah dan perkara-perkara luar, perkara-perkara luaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mencabar falsafah saintism ini. Saintism kata apa? Apa sahaja yang tidak boleh dibuktikan dengan sains tidak benar dan tidak wujud. Apa sahaja yang tidak boleh dibuktikan dengan sains tidak benar dan tidak wujud. Sebab itu dia kata Tuhan ini adalah satu kepercayaan yang mengarut, sebab tidak boleh dibuktikan dengan sains dan tidak dibenarkan oleh sains. Dia anggap begitulah. Adanya burak, kan mereka mempersendakan Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, naik burak. Dia kata mana burak ni? Tak ada bukti. Ini hanya fantasi. Sebab burak tu macam unicorn kan, dia kuda, dia ada kepak dia. Dia kata ini fantasi manusia, hasil khayalan-khayalan merapu manusia. Dia kata begitu. Jadi apa saja yang tidak boleh dibuktikan dengan sains itu tidak benar. Itu dia bagi saintism, satu pegangan hidup tu. Kita pula baca Quran, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada perkara-perkara yang tidak dapat digapai oleh lima panca indera manusia. Ini menunjukkan apa? Rumusannya apa? Islam adalah satu agama yang sangat menitik beratkan tentang mata dalam kita, bahawa realiti ini lebih besar daripada apa yang kita anggap. Orang yang mengatakan kepada kita yang wujud hanya benda matter, benda fizikal, dia adalah orang yang sangat sempit fikiran dia ataupun pandangan dia terhadap kehidupan. Islam mula-mula saja dah kata apa? Alam ini lebih luas daripada apa yang kamu dapat gapai dengan lima panca indera kamu. It's bigger than that. Sebab kamu ada mata minda untuk gapai hakikat tersebut yang tak dapat digapai oleh lima panca indera itu. There's another reality beyond your physical reality. Itu dia ada hakikat di luar sana yang lebih besar daripada hakikat fizikal ataupun hakikat jisim yang kita lihat sekeliling kita. Ada soalan? Ada orang tegur saya, Ustaz, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ini hadis Rasulullah. Ustaz, bila bercakap atau berceramah atau bercakap berdasarkan tahap fikiran orang, Ustaz, jangan kasih benda yang susah-susah, yang tinggi-tinggi. Saya tak setuju. Saya kata begini, ada beza benda yang kita tak boleh faham dengan benda yang kita susah untuk faham. Betul? Haram untuk saya beri kepada awak perkara yang awak tak boleh faham. Tetapi proses pembelajaran adalah proses di mana kita buat peningkatan dari segi ilmu dan minda. Nak meningkat perlu lalu susah sikit tak? Orang nak sihat, nak badannya kuat sikit, nak sado sikit, dia kena pergi gym. Bila pergi gym, boleh angkat benda yang ringan saja? Tak boleh. Nak kena angkat yang berat sedikit, kena susah sikit. Jadi bezakan antara benda susah dengan benda yang tak boleh faham. Jadi jangan campurkan dua perkara ini. Sebab saya nak kita sama-sama meningkat. Jadi bila meningkat sama, kadang-kadang kena kasih benda yang susah sikit nak faham, supaya kita boleh sadorkan kita punya dalaman kita dan minda kita sama-sama, insya-Allah. Tapi kalau tak boleh faham langsung, tolong tegur saya. Habis majlis datang jumpa saya, Ustaz, yang Ustaz cakap ni satu benda pun tak ada orang boleh faham. Maka saya akan tukar. Saya tak percaya benda tu sebab saya sangka baik pada awak.
Ada orang yang sangka buruk kepada jemaah-jemaah masjid. Dia kata jemaah masjid ni tak boleh faham benda-benda macam ini. Nak cakap benda macam ni kena masuk universiti. Saya cakap ini sudah menghina orang masjid. Sebenarnya dalam masjid lah kita akan jumpa orang-orang yang paling bijaksana dan paling bersih hatinya. Sepatutnya begitu. Setuju ya? Patutnya nak ceramah kat masjid tu lah patut menggigil. Sebab di sinilah ada orang-orang bijaksana. Betul? Sepatutnya ceramah kat universiti tu patut tak takut sangat. Sebab itu tempat mungkin ilmu saja. Ini tempat dunia dan akhirat mungkin ya. Kita anggap begitulah. Bukan saya kata universiti ni hanya untuk dunia, tidak. Tapi orang yang kuat ibadahnya dan cinta pada ilmu biasanya akan ada di masjid. Dan saya harap hakikat itu benar dan saya nak percaya benda tu. Dan saya nak bersangka baik dengan kita semua di sini, bahawa di sini yang ada ni adalah orang-orang yang nak bersihkan hati, dalam masa yang sama yang nak menguatkan akal fikiran supaya dapat memaparkan imej Islam yang mulia, insya-Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa kadang-kadang kita nak fikir ni tak boleh nak fikir apa? Bila Ustaz cerita pasal akidah ni, saya nak fikir apa saya tak tahu. Saya tahu kena fikir tapi tak tahu nak fikir apa. Imam Ghazali kata apa? Bila berfikir ni perlu ada minyak dia. Apakah minyak berfikir? Nak fikir ni dia macam buat bisnes. Awak kena ada modal. Kalau tak ada modal tak boleh fikir. Modalnya itu apa? Rasanya apa modalnya? Modalnya itu adalah ilmu. Awak takkan boleh berfikir kalau tak ada ilmu. Ilmu itu adalah batu bata dia. Dengan ilmu awak cantumkan, awak menghasilkan satu lagi ilmu baru. Dua kenyataan yang awak dah tahu, cantumkan, hasilkan yang ketiga. Yang ketiga ni awak keluarkan, lepas tu buat lagi satu proses berfikir di sini, keluarkan satu lagi batu bata, cantumkan dia, jadi satu lagi. Itu percambahan ilmu. Dia tak akan boleh tumbuh bercambah kalau tidak ada capital, tidak ada modalnya. Jadi sebab itu orang yang kurang ilmu dia susah untuk berfikir dan dia tak tahu nak fikir apa. Jadi kalau kita merasa diri kita susah nak fikir dan tak tahu nak fikir pasal apa, benda yang kita fikir selalu benda sama, maksudnya kita ada kekurangan dari segi ilmu, ada bankrupt sikit, ada muflis dari segi ilmu. Ya, jadi fikir dengan ilmu itu tidak boleh dipisahkan. Dan dalam sesi yang lepas saya pernah cerita kaitan fikir dengan zikir juga. Kan? Imam Ghazali kata makam fikir itu lebih tinggi daripada makam zikir. Saya ulangi sekali ya. Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, makam fikir itu lebih tinggi daripada makam zikir. Kenapa? Di dalam fikir ada zikir, tetapi di dalam zikir tidak semestinya ada fikir. Dan kita bila berzikir kepada Allah, kita berzikir perkara-perkara yang kita ingat daripada hasil fikiran kita. Kita berfikir menghasilkan sesuatu yang baru. Bila kita zikir, kita ingat penghasilan tersebut. Kita ingat apa yang kita hasilkan daripada proses berfikir tersebut. Contoh, duduk depan pokok, duduk tengok kucing, kita melihat keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita masuk masjid, kita zikrullah, apa yang kita ingat? Itulah yang kita fikirkan itu. Ketika kita duduk di depan laut, kita analisa ombak, kita lihat lebah. Jadi bila kita masuk masjid ataupun kita bertahajud ataupun kita dalam kereta, bila kita nak zikir, kita zikir apa? Kita ingat apa yang kita telah fikirkan. Ini yang Imam Ghazali kata. Ini proses dia cantik. Imam Ghazali ceritakan mekanisme dia. Mekanisme fikir dan fikir. Baik. Boleh kita teruskan insya-Allah? Sikit lagi insya-Allah. Ya. Bila masuk ilmu akidah, dia ada apa kita sebut sebagai garis pandu dia juga. Dalam ilmu fiqh ada garis pandu. Dalam ilmu fiqh kita biasa dengar 5 hukum utama, betul? Apakah 5 hukum utama itu? Bila sebut fiqh mesti ada 5 benda ni. Setiap perbuatan manusia akan termasuk dalam salah satu 5 ini. Apa itu? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib, haram, sunnah iaitu digalakkan, makruh tidak digalakkan dan ataupun dibenci, makruh, dan yang terakhir sekali mubah ataupun boleh. Saya dah kata saya tak berapa minat terjemahan harus. Saya lebih sesuai dengan terjemahan ini kepada boleh. Ya, mubah itu maksud boleh. Dia neutral. Okey. Jadi itu dalam hukum fiqh. Setiap perbuatan manusia akan termasuk dalam salah satu 5 kategori ini. Sebab fiqh ni adalah untuk memandu apa? Memandu perbuatan manusia. Yang awak buat ni wajib, yang awak buat ni sunnah, alhamdulillah. Yang awak buat ni haram, awak harus hentikan. Ataupun makruh, lebih baik hentikan. Yang awak buat ni
tak okey dan tak okey. Nak teruskan boleh, tak nak teruskan pun boleh. Itu dipanggil hukum fiqh. Dalam bab akidah juga ada hukum. Dan kalau awak perasan, bagi siapa yang pernah belajar, keseluruhan ilmu akidah kita, ulama akan guna 3 hukum ini. Termasuklah bab nak kenal Allah, termasuklah bab nak kenal Rasulullah SAW, sifat-sifat Nabi. Dia akan guna 3 hukum ini. Apakah 3 hukum itu? Siapa boleh ingat? Saya dah cerita juga ni. Saya dah sentuh sikit, tapi belum perincikan. Apakah 3 hukum tersebut, ibu-ibu ayah sekalian, hadirin hadirat, teman-teman sekalian, adik-adik mungkin ada di sini. Berapa? Ada 3. Apakah itu? Dia panggil sebagai apa? Dia panggil sebagai hukum akal. Akal ni pun ada hukum, Ustaz? Ada. Kalau fiqah tadi, hukum 5 tu memandu perbuatan. Ini hukum akal memandu apa? Dia memandu proses berfikir kita. Dalam proses nak kenal Allah, dalam proses nak kenal Rasulullah, dan mempelajari tentang perkara-perkara yang gaib. Apakah 3 hukum akal itu? Yang pertama sekali wajib. Nama dia sama, wajib. Nombor 2 mustahil. Dan nombor 3 dipanggil sebagai mungkin ataupun jawaz dalam bahasa Arab. Boleh. Dia lebih kurang sama. Pertama sekali wajib. Nombor 2 mustahil, bukan haram, mustahil. Dan nombor 3 apa yang dipanggil sebagai mungkin ataupun jawaz. Benda ni bukan kita guna untuk akidah aja. Sebenarnya kita guna benda ni hari-hari. Cuma kadang-kadang proses berfikir kita tidak teratur. Ulama ajar kita untuk atur fikiran kita, supaya bila fikiran teratur, kita punya rumusan tepat. Kalau fikiran tak teratur, dia punya rumusan kadang-kadang huru-hara juga. Okey? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Hukum wajib, mustahil dan boleh ataupun jawaz. Wajib apa maksudnya? Kan pernah dengar ini wajib bagi Allah. Ini sifat yang wajib bagi Allah. Kita tanya, Ustaz, ada benda yang wajib atas Allah. Kalau Allah tak buat, siapa nak pergi penjarakan Allah? Kalau Allah tak buat, kita nak pergi komplain ataupun dakwa Allah dekat mahkamah mana? Betul tak? Kan dalam lafaz akidah ada ini sifat yang wajib bagi Allah. Apa maksud wajib di situ? Wajib di situ maksudnya tidak boleh tak ada. Bukan kalau Allah tak buat, dia kira berdosa ke, na'udzubillah min zalik lah. Itu dalam hukum fiqah. Wajib dalam istilah fiqah lain, wajib dalam istilah akidah lain. Dalam istilah akidah, wajib itu maksudnya dia tak boleh tak ada. Benda yang tak boleh tak ada. Contoh, 1 campur 1 wajib jadi 2. Itu hukum akal yang wajib itu. Boleh kata tak boleh, Ustaz? 1 campur 1 tu dia boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Itu merepek. Itu orang yang sudah melanggar hukum akal. Berdosa tak? Nak tanya ni, orang langgar hukum akal berdosa tak dengan sengaja? Langgar hukum fiqah berdosa? Itu semua orang tahu. Langgar hukum fiqah memang berdosa. Langgar hukum akal berdosa. Berdosa. Sebab awak langgar hukum akal, awak takkan boleh faham akidah Islam. Kenapa saya kata begitu? Boleh awak kata, cawan ini Ustaz pada saya tak wujud. Tak ada Ustaz, pada saya tak ada. Suka-suka hati dia. Berdosa tak? Suka-suka buat dakwaan palsu yang salah, dosa, dah melanggar hukum akal ni. Atau dia kata 1 campur 1 pada saya 345, suka hati saya Ustaz, dia minda saya, akal saya sendiri, berdosa tu. Awak dah melanggar hukum akal. Suka-suka tak boleh. Apa lagi contoh melanggar hukum akal yang wajib? Separuh sesuatu benda itu wajib lebih kecil daripada keseluruhannya. Setuju? Ke ada yang tak setuju dekat sini? Ustaz, kadang-kadang separuh tu lagi besar daripada keseluruhan dia, Ustaz. Ada? Ada siapa yang nak buktikan pada saya ada benda yang separuhnya itu lebih besar daripada keseluruhannya? Watermelon kan, buah apa? Ataupun buah orange. Kita potong 2, separuhnya tu pasti lebih kecil daripada yang besar. Atau awak kata begini, Ustaz, satu benda itu boleh ada dan tak ada dalam masa yang sama. Ini dipanggil hukum mustahil pula. Mustahil. Awak kalau suka-suka kata, boleh Ustaz, satu benda tu boleh ada dan tak ada dalam masa yang sama. Ini dah melanggar hukum akal ni, dah berdosa ni. Sebab kalau awak kata begitu, orang kata Tuhan ni ada dan tak ada dalam masa yang sama, kan? Awak kena guna kayu ukur yang sama dengan jujur. Kalau awak kata ada sebahagian benda boleh wujud dan tak wujud dalam masa yang sama, apa salahnya Tuhan pun wujud dan tak wujud? Hati-hati. Kan orang cakap lepas macam itu kan.
Ustaz, Allah ni ada dalam masa yang sama, dia tidak ada Ustaz. Maksud saya, dia terangkan maksud dia, maksud saya Allah ni ada, tapi bagi panca indera kita yang 5 ni seolah-olah Allah tidak ada. Mana boleh cakap macam itu? Tak boleh. Itu kata-kata yang ada contradiction, satu percanggahan. Benda yang ada tidak boleh bercantum dengan ketiadaan. Boleh tak kita kata kipas ni ada dan tak ada dalam masa yang sama? Itu dah melanggar hukum akal. Dia mustahil. Mustahil. Atau contoh, mustahil alam ini tidak ada pencipta. Setuju? Mustahil ke, wajib ke, jawaz? Ini dia. Ada orang kata Tuhan boleh ada ataupun boleh tidak ada. Ustaz, tak wajib alam ni kena ada Tuhan. Ada pula kata mustahil alam ni ada Tuhan. Kita umat Islam kata apa? Wajib bagi alam ini adanya Tuhan. Dan wajib bagi Tuhan itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, ataupun mawjud, qidam, baqa, khalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu nahyin, sampai habis sifat 20 tersebut. Itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Tak boleh tak ada. Kalau tak ada, habis. Bila kita lihat alam ini adalah tanda bahawa Tuhan itu ada 20 sifat ni, bahkan lebih daripada itu. Itu dia panggil sifat wajib. Wajib hukum fiqh lain, saya ulangi sekali. Kemudian apa yang dipanggil mustahil, seperti saya kata contoh tadi. Saya tak boleh ada di sini dan di sana dalam masa yang sama, hakikat zat kewujudan saya. Kalau dalam dimensi waktu yang berbeza tu lain cerita. Tapi dalam dimensi waktu yang sama, mustahil saya berada di sini dan di sana dalam masa yang sama. Itu dipanggil mustahil dari segi hukum akal. Ustaz, tapi ada orang Ustaz boleh pergi Mekah, orang nampak ada kat sini tapi dia pergi kat sana Ustaz. Itu nak masuk dalam bab apa pula tu? Itu saya kata dia wujud dalam dimensi waktu yang berbeza. Kalaulah adanya perkara tersebut yang saya tidak sangkal, dia wujud dalam dua dimensi yang berbeza, dalam dua waktu yang berbeza. Itu dipanggil ilmu lipat bumi ataupun lipat waktu. Itu kita cerita lain hari lah. Tapi kalau dalam dimensi waktu yang sama, dimensi tempat yang sama, awak tak boleh berada dalam dua tempat dalam satu masa. Itu dia panggil hukum akal mustahil. Mustahil. Dan ada yang dipanggil sebagai boleh. Boleh contoh, boleh saja cawan ini warna biru, ke wajib cawan ni warna putih? Ataupun mustahil cawan ni berwarna hitam? Tak mustahil. Dia boleh saja berlainan warna. Manusia boleh saja wujud dan boleh saja tidak wujud. Alam ini boleh saja begini dan boleh saja dengan bentuk yang berbeza. Tetapi kenapa alam kita berada dalam bentuk begini, bentuk yang tertentu ini? Sudah tentu di sana ada yang memilih. Ini dipanggil sebagai al-imkan. Bila ada al-imkan, ada pemilih, ada murajjih dipanggil, yang mentarjihkan antara banyak pilihan ini. Kenapa ini yang dipilih? Manusia bentuknya begini, Allah boleh saja buat manusia bentuk lain, tapi kenapa Allah pilih bentuknya seperti ini di atas muka bumi ini? Kerana kita percaya inilah bentuk yang terbaik. Allah boleh saja jauhkan matahari daripada bumi ini, jauhkan sikit, tambah 3-4 km jauh, boleh saja. Tapi kenapa jarak antara bumi dengan matahari begini jaraknya? Dia tidak lebih jauh dan tidak lebih dekat. Rupanya bila kita buat kajian, kalau matahari ini dekat sikit, bumi akan hancur sikit saja kalau dekat. Ataupun bumi ini jauh, matahari jauh sikit daripada bumi ini, juga bumi ini akan hancur. Satu akan jadi sejuk sangat, satu akan jadi panas sangat. Jadi dia berada di tempat yang paling tepat sekali. Nanti bila kita cerita pasal kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan cerita bukti-bukti dari segi dalam bentuk hujah-hujah seperti ini. Ini dipanggil, kalau Ibn Rushd kata, ini hujah dipanggil hujjatul ataupun dalilul inayah. Antara bukti adanya Tuhan ini adalah alam ini kalau kita lihat serba-serbinya seolah-olah macam untuk dijadikan untuk manusia. Segalanya sesuai untuk penghidupan kita. Untuk penghidupan kita. Kalau bumi ni besar sikit pun masalah bagi kita. Kalau bumi ni kecil sikit saja, masalah juga untuk kita. Kalau kita punya bulan ni besar sikit pun masalah. Kalau bulan ni kecil sikit pun bermasalah. Jadi semua yang ada ni berada pada tempat yang paling tepat sekali. Itu membuatkan kita mengatakan bahawa sudah tentu pencipta ini bijaksana, dia bukan bodoh. Maka wajib bagi Allah, minta maaf kita terpaksa sebut macam itu, wajib Allah bersifat bijaksana.
Mustahil Allah itu bersifat bodoh. Sebab kita lihat alam ini, mustahil Allah bersifat bodoh. Baik, sebelum saya tutup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini timbul satu perbincangan berkenaan dengan puak etis. Etis ni adalah orang yang tidak percaya pada kewujudan Tuhan. Saya terbaca sebuah buku yang baru saja dipublish, dikeluarkan. Ditulis oleh seorang yang tinggal di UK sekarang ni. Nama dia Hamza Andreas Tolsis. Dia orang Greek masuk Islam, orang Yunani masuk Islam. Dia tulis buku ini. Antara bab yang menariknya adalah dia cerita siapa sebenarnya orang-orang etis ni dan apa yang mereka percaya. Dan salah satu rumusan dia kata, kebanyakan orang sebenarnya bukan etis, dia kata dekat barat bukan tak percaya pada Tuhan, tetapi mereka ada marah pada Tuhan sebenarnya. Dia bukan etis, tapi misotheist dia panggil. Kalau etis ni dua perkataan. A, theist. Theist ni theos, Tuhan. A tu tidak ada. A, kalau ada A kat depan bahasa orang putih, A moral, orang yang tak ada moral, contoh. Atheist, orang yang tidak percaya pada Tuhan. A. Okay? Tapi dia kata kebanyakan orang yang mengaku etis sebenarnya bukan etis. Mereka sebenarnya adalah misotheist. Miso ni benci, dia bahasa Greek. Tak salah, Latin ke Greek, wallahu a'lam. Misotheist, dia sebenarnya ada masalah benci pada Tuhan, marah dengan Tuhan. Kebanyakan orang buang Tuhan daripada kehidupan, bukan tak percaya pada Tuhan, tapi ada dendam, ada merajuk, ada marah-marah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya boleh tengok benda ni, saya rasa ada betulnya di situ. Ramai orang tak nak solat, tak nak beragama sebab mungkin Allah pernah ambil anak dia dulu. Betul? Atau mungkin Allah pernah sakitkan dia. Atau mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala pernah jatuhkan bisnes dia. Jadi dia rasa dendam dan marah. Dia kata, mana sifat Rahman dan Rahim Allah ini? Kalau betul kamu Rahman dan Rahim, kenapa anak aku kau ambil awal-awal? Aku tak salah, aku tak pernah kacau orang, aku tak pernah sakitkan orang, aku kaki pergi masjid ni, kuat beribadah ni, kaki sedekah ni, umrah setiap tahun, tapi anak aku juga yang kau ambil. Kenapa? Ada orang terlepas akidah dia. Dia bukan tak percaya pada Allah, dia percaya Allah dia, tapi marah dan dendam. Dia kata banyak orang barat macam itu hari ni. Dan banyak juga orang kita yang dah pergi ikut orang barat ni, dia pun macam gitu juga. Soalan yang sering tanya apa? Kenapa banyak kesengsaraan atas muka bumi ni? Kalau Tuhan ni benar ada, kalau Tuhan ni betul penuh dengan kasih sayang, kenapa dia izinkan kesengsaraan berlaku? Jadi ini pun kita kena jawab. Nanti bila kita masuk bab apa, Allah SWT itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa, al-qadir. Betul tak? Apakah maksudnya di situ? Boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala letak orang yang baik dalam neraka dan letak orang yang jahat dalam syurga? Adakah Allah berkuasa untuk melakukan benda tersebut? Kalau dia melakukan perkara tersebut, di mana kasih sayang dia dan di mana keadilannya? Ini satu perbincangan besar. Saya nak kasih awak satu perkongsian yang paling penting sekarang ni. Kebanyakan orang tinggalkan agama sebab dia tak boleh nak jawab soalan ini. Kenapa ada kesengsaraan? Kenapa banyak orang hidup susah? Kenapa dunia ni pahit sangat? Sebagai ulama, sebagai asatizah, sebagai orang masjid, wajib ada jawapan bagi soalan ini. Sebab ketahuilah bahawa anak-anak awak di rumah, anak saudara awak, cucu cicit awak, mereka sebenarnya ada soalan ini. Khususnya mereka-mereka yang susah untuk salat, susah untuk beragama, ada yang masih terbuku dalam hati. Macam seorang anak yang dendam dengan mak bapak sendiri atau merajuk, kalau betul mak dengan ayah sayang saya, kenapa dulu buat macam ini, macam ini, macam ini? Betul tak? Akhirnya nak sayang mak pun susah, nak sayang bapak pun susah. Ada orang macam itu. Sebab ada benda terbuku lagi. Manusia ni ada yang masih terbuku dengan Allah. Dia tak faham lagi kenapa dunia ni, kenapa hidup saya susah, kenapa banyak orang lain susah. Atau saya mungkin senang, tapi kalau saya pergi Afrika, saya nampak banyak orang susah. Ada bayi-bayi mati kebeluran. Dia orang tanya, Tuhan jenis apa yang akan membiarkan budak-budak mati kebeluran? Apa dosa mereka? Ni soalan penting ke soalan tak penting ni? Jangan tolak soalan ni. Awak tolak, awak bertanggungjawab. Kalau anak muda tersebut tak dapat jawapan, jangan kata soalan ni tak penting. Awak katalah ratusan ribu kali, jutaan kali pun soalan ni tak penting, soalan itu akan timbul dan akan sentiasa ditimbulkan lagi. Sama ada kita jawab
ataupun kita cari jawapan. Tak boleh cabut lari. Tak boleh cabut lari. Kena jawab soalan ni. Dan kita pernah tanya soalan seperti ni. Ini saya kasih contoh saja. Ini salah satu hujah mereka. Tuhan tak ada. Kalau Tuhan pengasih penyayang, kenapa dia buat macam itu? Dia menunjukkan bahawa dia tak ada lah. Marah dengan Allah. Apa masalah sebenarnya? Ini saya kunci sikit, nanti kita buka lagi besar. Ini sikit saja sebagai teaser. Masalah orang yang menganggap Allah ni, dia ada dendam, ada marah dengan Allah SWT, sebab dia memanusiakan Allah. Dia menganggap bahawa Allah SWT ini wajib berperilaku berdasarkan apa yang kita nak daripada dia. Kalau kita rasa benda ini baik dan betul, Allah wajib ikut kita punya kayu ukur. Ini memanusiakan Allah. Ini salah satu dia punya keretakan di sini. Dia tak perasan. Banyak orang tak perasan. Kita tanya dia, awak lihat sekeliling awak nampak kebijaksanaan, betul tak? At least ada kebijaksanaan. Hebatnya pokok, hebatnya tanah, hebatnya binatang-binatang Allah jadikan. Ada kebijaksanaan di situ. Tapi kenapa bila masuk bab kesengsaraan manusia merasa sakit, manusia merasa sengsara, awak kata apa? Tuhan ni tak berkasih sayang, Tuhan ni tidak bijaksana. Kenapa awak yakin sekeliling awak ada kebijaksanaan, ada kasih sayang? Nampak burung, mak burung kasih makan anak burung, kasih sayang tak itu? Kasih sayang. Ibu kucing kasih susu kepada anak dia, itu adalah gambaran kasih sayang. Kenapa di situ awak boleh anggap ada kasih sayang, tapi bila bab kesengsaraan manusia, awak menganggap Tuhan ini zalim. Maksudnya di situ ada tak konsisten dekat situ. Dia tidak ada kejujuran. Masalah dia apa? Sebab dia paksa Allah melihat dunia ni seperti mana dia melihat dunia ini. Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin bab tauhid, dia kata apa? Dia kata manusia ini kalau diberikan ilmu yang sempurna, which is actually mustahil lah, kalau diberikan manusia ni ilmu yang sempurna, nescaya dia akan melihat setiap perkara yang berlaku itu sebenarnya baik akhirnya. Tapi kerana ilmu kita ini cetek, minta maaf, dan pandangan kita ni singkat, kita tak nampak kadang-kadang apa hikmah di sebalik sesuatu perkara. Jadi bila kita tak nampak hikmah di sebalik sesuatu perkara, kita terus tuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Allah ni berfikir macam kita, macam Allah ni menggunakan kacamata yang sama dengan kita. Ini salah satu hujah untuk kita balas balik. Orang yang kata Allah ni zalim, kita kata kamu nampak zalim sebab kamu tidak nampak apa hujungnya nanti. Contoh Nabi Musa dengan Khidir dalam suratul Kahf. Setuju? Kenapa Nabi Musa marah dengan Nabi Khidir? Dia nampak budak kecil, dia pergi bunuh budak tu. Dengan pandangan kita, pandangan mata kita, benda tu betul ke salah? Kalau ikut pandangan kita, salah lah. Secara zahir betul tak? Sebab apa? Sebab kita tidak nampak hujung cerita. Kita nampak hujung cerita. Nabi Musa pergi Nabi Khidir pergi lubangkan sampan tu. Ada kata dia Nabi, ada kata bukan Nabi. Tak apalah, itu perbincangan kita serahkan pada ulama. Dia lubangkan sampan tu. Dia tak kenal siapa pemilik sampan, dia pergi lubangkan. Nabi Musa marah. Sebab itu secara zahir tak bagus. Tapi kalau dia tahu hujung cerita, dia akan pandang benda tu sebagai baik. Kenapa dia lubangkan sampan tu? Sebab ada seorang raja yang zalim. Dia akan curi semua jenis sampan-sampan yang baik-baik. Sebab tu Nabi Khidir bocorkan sikit, jadi dia tak selera nak curi. Jadi kalau nampak hujung cerita, berubah pandangan kita. Begitulah juga kita pandang dunia ni. Segala benda yang kita rasa tak faham, kenapa benda ni berlaku seperti itu, kalau kita diberikan ilmu yang menyeluruh dan kita dibuka hijab untuk melihat hujung perkara, kita akan nescaya mengatakan semua yang berlaku itu baik. Walaupun kesakitan, walaupun kesengsaraan, walaupun kemiskinan, segalanya yang hujung itu baik. Ini salah satu hujah yang kita akan buka lagi. This is, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil the problem of evil. Kenapa ada evil dalam dunia ni kalau Tuhan Maha Pengasih? Dalam bab akidah juga dicerita tentang syar, masalah tu syar wal khair. Masalah mana datang kejahatan ni. Kalau Tuhan itu baik, mana datang kejahatan? Siapa cipta syaitan? Ini sengaja saya campak soalan-soalan ni jadi kita fikir bersama-sama. Dan kenapa Allah cipta syaitan? Kenapa Allah cipta kesengsaraan? Ini soalan besar ni. Inilah sebenarnya akan menanam akidah kita kuat. Ni kena buat akar ni, akar mencengkam bumi ni. Pokok bila dia tumbuh ke atas ke pergi ke bawah dulu? Pokok bila membesar dia naik ke atas ke turun ke bawah dulu?
Dia ke bawah dulu kan. Akar dia membekat besar dulu. Kita sibuk nak buat pokok ni, nak orang nampak pokok Islam ni besar, hebat. Nanti dulu. Yang membuatkan pokok itu hebat kerana dia punya akar mencengkam dalam ke bumi. Orang tak nampak. Ni sekarang ni kalau siapa yang rasalah. Dia punya akar mencengkam ke dalam hati kita. Jadi kuat dan teguh. Tapi tak nampak. Hanya mata minda kita saja yang nampak. Dan hati kita yang merasakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan lagi pokok keimanan kita ini, menguatkan lagi akarnya sampai mencengkam dengan kuat, dengan teguh hati kita, supaya iman kita menjadi teguh. Bila iman teguh, fiqh kita juga akan teguh. Dan bila iman dan fiqh kita teguh, insya-Allah akhlak kita juga akan baik. Apa-apa pun bermula daripada akarnya, insya-Allah. Akidah itulah akar agama kita, ya. Wallahu a'lam bisawab. Ada apa-apa soalan? Tidak ada, ya. Saya doakan Allah permudahkan kehidupan awak, insya-Allah. Allah berkati kehidupan kita, Allah tanam kebahagiaan, Allah tanam kefahaman, Allah teguhkan jiwa kita, Allah tanamkan cinta pada Allah, cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta pada umat Islam. Allah kurniakan hati yang bersih, Allah kurniakan akal yang besar dan kuat dan tajam. Allah Subhanahu Wa Taala redha akan kita, redha akan segala perkara yang kita buat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.